Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pelajaran kita ayat yang ke-21 dan 22 kalau sempatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Okay, kita tengok ayat yang ke-21 ya. Apa perkataan yang pertama? Ya. Itu ada 3 perkataan yang digabungkan. Yang pertama ya. Apa makna ya? Wahai. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Haraf nida. Apa makna haraf nida? Seruan. Apa perkataan yang kedua? Yang sebenarnya ialah ayyuha. Ada 2 perkataan yang digabungkan. Yang pertama ayyu, yang kedua ha. Perkataan ayyu ya, tidak diterjemahkan dalam mana-mana terjemahan kita lah bahasa Melayu Tetapi kalau ni harf nida, seruan, apa sahaja yang terletak selepas harf nida dipanggil apa? Munada. Munada iaitu yang diseru. Ayyu, siapa sahaja ya. Isim ke fi'il ke haraf? Ya. Isim. Apa tanda isim? Ada alif lam, tanwin, baris bawah, mudhaf ya. Itu bukan. Dia tanda yang kelima, iaitu yang kelima apa? Diagram warna hijau. Diagram kita warna hijau, tanda isim yang paling asas 5. Pertama alif lam di pangkal, kedua tanwin di hujung perkataan, ketiga baris bawah di hujung, keempat mudhaf, yang kelima apa sahaja yang terletak selepas harf jar ataupun harf nida dia mesti
Isim. Itulah yang kita tahu dia adalah isim. Bila disebut munada, iaitu benda yang diseru, orang yang diseru selepas harf nida. Ni harf seruan, selepas seruan itu dipanggil yang diseru. Inilah dipanggil munada. Okey. Dia tidak diterjemahkan. Begitu juga perkataan ha. Apa mana ha? Ha, ini bukannya domer yang kita belajar. Kalau ha dalam domer makna apa? Nya untuk perempuan. Kalau lelaki, pernah ke dengar ya ayyuhu? Ada? Tak ada. Ini bukan domer. Ini adalah haraf yang dikatakan haraf tanbih. Dia tidak popular lah. Dia dipanggil haraf tanbih. Apa makna tanbih? Tanbih ni digunakan untuk mengambil perhatian. Jadi ha ni digunakan untuk mengambil perhatian. Bila disebut ayyuha atau ya ayyuha, maka orang akan memberikan perhatian kepada perkataan tersebut. Jadi dua-dua ni tidak popular, sama ada ayyu dan ha. Dan biasa orang Melayu terjemah ya ayyuha macam mana? Wahai ya tinggal. Ayyu tidak diterjemahkan ha pun. Macam mana nak terjemah ha? Macam tu. Dia dalam bahasa Arab digunakan untuk mengambil perhatian. Apa perkataan yang selepas dia? An-nas. An-nas isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda di isim? Alif lam di pangkal. Apa makna an-nas? Manusia. Dia bil jantina dia muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas. Kenapa muzakkar? Tak ada ta marbutah. Kalau satu orang manusia disebut insan ataupun insan. Kalau dua orang insanani ataupun kalau jamak dia ini dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Okey? Apa makna ya ayyuhan nas? Wahai manusia. Wahai sekalian manusia. Tak ada yang ayyuha tu isim ke? Isim lah. Habis kata haraf tu, haraf tanbih tu yang mana? Yang ha. Kalau pecah. Kalau pecah dia memang kena pecah. Sebab ayyuha ada dua perkataan yang digabungkan, iaitu ayyu dengan ha. Boleh? Yang dikatakan isim tu ayyuha ataupun ya ayyuha? Ayyu. Kan ini ayyu tu satu. Ni haraf. Ha tu haraf. Yang isim ni. Apa tanda di isim? Selepas haraf nida mestilah isim. Sedangkan ha tadi panggil haraf tanbih. Apa makna tanbih? Iaitu mengambil untuk mengambil perhatian. Ya ayyuhan nas. Maknanya orang akan memberikan perhatian sepatutnya. Okey, apa perkataan dia selepas dia? Macam mana nak bariskan kalau tak ada ni? Kalau sebut satu-satu, tengok huruf ketiga. Ya. Huruf ketiga dia apa? Ba. Kalau ba bagi depan, maka alif dia bagi depan, maka bunyinya u'bud. Kalau dia punya huruf ketiga dia baris di bawah, bisa kata dia akan alif dia jadi baris apa? Dia akan bawah. Bunyinya inzil. Kalau huruf ketiga dia baris di atas, maka alif dia akan bunyi iqra. Ini formula mudah. Ini orang tak belajar bahasa Arab lah. Kalau belajar bahasa Arab kena tengok sifir. Jadi maknanya cara dia melihat huruf ketiga. Kalau kita matikan akan jadi apa bunyi di sini? U'bud. Ini akan bunyi inzil. Ini akan bunyi dengan melihat huruf ketiga lah.
Kalau ketiga dia bagi depan, maka alif dia depan. Ada tak dia punya baris? Tak ada. Ini dipanggil hamzah wasl. Ya, dia ada tanda apa? Sad kecil macam tu. Ya, maka dia tidak berbunyi ketika wasal, ketika sambung. Maka kita baca ya ayyuhan nasu'budu. Kalau kita sebut satu-satu, ya ayyuhan nasu u'budu. Ya, kalau di sini perkataan ni kita tengok huruf ketiga, iaitu baris bawah, maka alif dia akan baris di bawah, dia akan bunyi inzil. Kalau huruf ketiga dia beri atas, maka alif dia baris bawah, maka kita akan baca iqra. Kalau depan, depan. Kalau bawah dan atas, bawah. Dua untuk sefer, satu bunyi ya. Okey, kalau kita tengok merujuk kepada kita punya sefer, cuba tengok sefer 1A. Cuba fi'il madhi bunyi macam mana? Sefer 1A diagram warna kuning ya. Dan sefer 1A fa'ala. Kolom nombor 1 fi'il apa? Madhi fa'ala. Macam mana bunyinya? Abada. Ikut pattern baris dia. Abada makna dia telah menyembah. Okey. Kalau fi'il mudhari', kolom nombor 2 bunyi macam mana di situ? Yaf'ulu. Yaf'ulu. Sorry. Yaf'ulu, iaitu perkataan kita ialah ya'budu. Perasan tak dia punya baris? Yaf'ulu, iaitu ya'budu. Ya? Dan yang ketiga, okey, masdar saya tak nak kita lompat nombor 6. Nombor 6 fi'il apa? Fi'il amar. Macam mana bunyinya? Uf'ul. Macam mana nak bariskan? U'bud. Apa makna u'bud? Sembahlah oleh engkau. Okey. Itu kita ada apa ni, dah buat pembetulan buku Nanti dapatkan satu helai pembetulan, simpan dalam buku. Okey, cuba terjemahkan abada. Dia telah menyembah. Ya'budu, dia sedang atau akan menyembah. U'bud, sembahlah oleh. Mana depan engkau tu? Sebab fi'il amar bermula daripada anta. Fi'il mudhari' bermula daripada huwa. Fi'il madhi bermula daripada huwa. Ya, dengan kita terbalikkan saja diagram kita tu, tengoklah. Terbalikkan diagram, maka fi'il madhi bermula daripada apa? Huwa. Kalau fi'il mudhari' huwa. Kalau fi'il amar anta. Kalau fi'il nahi anta. Okey? Dengan tuan-tuan menguasai pattern 1A, fa'ala, fi'il mudhari' dia yaf'ulu, fi'il amar dia bunyi uf'ul. Kita akan dapat bariskan dengan betul, iaitu abada, ya'budu, u'bud. Okey? Cuba tuan-tuan sebut fi'il madhi bunyi abada, fi'il mudhari' ya'budu. Kalau fi'il amar dia u'bud. Cuba tuan-tuan buka isi kandung muka surat. Ya, isi kandung muka surat. Ini belum muka surat sebenar. Isi kandung muka surat, indeks iaitu dalam kandungan muka surat berapa 4, 5, 6. Muka surat 6. Jumpa? Dalam kandungan muka surat. Kandungan, jangan pergi muka surat sebenar. Kandungan je, iaitu muka surat 6, sefer 1A. Jumpa? Sefer 1A bermula daripada perkataan apa? Salaha. Boleh? Semua jumpa? Okey. Ikut pattern yang sama, tuan-tuan akan jadikan semua fi'il itu betul baris dia. Sebab ini kita dah pastikan dia sefer 1A, pattern yang sama. Okey, kalau di sini fi'il madhi bunyi abada, mudhari' dia ya'budu, fi'il amar bunyi u'bud.
Perkataan yang pertama 300 muka surat 300 tu, iaitu apa perkataan dia? Salaha mudhari' yasluhu fi'il amar usluh. Ikut pattern jadi. Okey, perkataan selepas dia iaitu balagha madhi mudhari' yablughu amar ublugh. Perkataan seterusnya taraka fi'il madhi bunyi taraka mudhari' yatruku fi'il amar utruk. Seterusnya fi'il madhi hasyara mudhari' fi'il amar uhsyur. Seterusnya hakama mudhari' fi'il amar uhkum. Seterusnya mudhari' fi'il amar ukhruj. Seterusnya khalada mudhari' lagi yakhludu amar ukhlud. Okey, cuba tuan-tuan terus jalankan begini. Okey, khalada yakhludu ukhlud. Cuba sebut. Okey, cuba jalankan khalaqa ukhluq. Dakhala betul. Zakara razaqa urzuq. Ikut je pattern tu takkan silap. Okey, sajada sya'ara ush'ur. Semua orang jumpa tak? Kalau tak jumpa tanya kawan-kawan nah. Ini kereta api sudah lama pergi ni. Takut ada yang ketinggalan. Okey, seterusnya syakara sadaqa abada. Ya, inilah ayat kita ni. Abada ya'budu ubud. Okey, fasaqa qatala qa'ada kataba kafara makara nazara nasara. Sampai situ yang mudah. Bila dah masuk radda yaruddu tu, dia ada masalah tasydid. Bila jumpa nanti kita bincangkan Tapi senang. Kalau tuan-tuan tak sabar, boleh jugalah. Kalau tuan-tuan nak tengok ni, tuan-tuan boleh rujuk kepada Safir 1A dalam muka surat kita, dalam buku kita. Memang kita sediakan untuk yang bermasalah. Ini Safir 1A kan? Safir 1A, cuba tuan-tuan buka muka surat 239. 239 perkataan dia masih lagi kekal 1A, tetapi hujung dia bertasydid. Macam mana bunyi di situ? Madda. Dia telah memanjangkan. Cuba tengok fa'il mudhari' dia punya apa? Yamuddu. Cuba tengok fa'il amar dia bunyi macam mana? Ya. Cuba tengok fi'il amar dia. Muddah. Okey, macam mana nak matikan mematikan huruf yang bertasydid dengan barisan atas. Macam mana nak matikan? Kalau yamuddu, macam mana nak matikan yamuddu? Macam mana nak matikan? Dia jadikan bagian atas, muddah. Kalau tuan-tuan tak nampak, kena nampakkan dia Safir 1 madada. Itu nampak tak? Tapi dal yang dua tu ditasydidkan. Kalau di sini akan berlaku macam mana? Du. Tapi orang Arab tak sebut. Orang Arab sebut sampai dia tersangkut.
Ya. Okey, begitu juga di sini. Ya, sepatutnya bunyinya. Dada. Cuba tengok betul-betul. Dada. Dia akan terjadi sekiranya dia tersangkut lah. Kalau sangkut dia akan kena. Okey, mari kita tengok ini tersangkut ni akan berlaku. Cuba tengok. Dia tu buku kita. Cuba jalankan fi'il madhi. Huwa madda. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Tak boleh man. Dia dah tersangkut. Jadi kita akan gunakan dia. Ketika mana tersangkut, nak matikan huruf yang bertasydid dengan kita rungkaikan dia jadi dua, dia akan jadi hunna, madadna, madatta, madattuma, madattum sampai ke bawah. Jumpa tak tu? Muka surat yang sama. Okey, begitu juga ini akan berlaku sekiranya kita nak matikan dia. Cuba jalankan fi'il ni. Huwa yamuddu. Huma. Hum. Hiya. Hiya tamuddu. Huma. Hunna. Dia akan digunakan ketika mana tersangkut. Dia tak boleh yamudna. Dia akan jadi yamdudna. Nampak tak? Digunakan ketika tersangkut. Dia tetap berguna pattern tu. Okey, begitu juga kalau fi'il amar. Ni, dia berguna bila tersangkut. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Mudda. Anta mudda. Antuma. Antum. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Okey. Anti. Antuma. Antunna. Macam mana namanya mud? Dah tak boleh kan? Dia akan kembali semula kepada bentuk asal pattern 1A. Ini akan jadi dud na. Faham? Faham tak? Kalau tak faham, tak apalah. Kita belajar lagi minggu depan. Okey. Tengok je buku tu. Yang sebenarnya dia macam ni dia akan diguna ketika mana tersangkut. Dia pun berguna ketika tersangkut. Selagi mana tak sangkut ikut macam tu. Okey, dengan ni tuan-tuan akan dapat membariskan tu lah. Ni cuba buka indeks tadi, muka surat. Ya. 6. Ini yang hujung dia bertasydid. Cuba sebut fi'il madhi madda, mudhari', yamuddu, fi'il amar, mudda. Ini jangan guna, ini senjata buah kilas. Bila sangkut. Selagi mana boleh guna yang pattern ni. Okey, cuba semula. Madda, yamuddu. Yamuddu, mudda. Okey, cuba jalankan perkataan radda. Mudhari' dia yaruddu, rudda. Tapi kalau sangkut jadi urdud nanti sampai hunna urdudna. Okey, seterusnya sadda. Fi'il madhi yasuddu, fi'il amar sudda. Boleh? Ikut pattern tu akan jadi usdud kalau susah. Okey, cuba seterusnya perkataan darra. Fi'il mudhari' yadurru. Jumpa tak? Ni darra yadurru. Jadi fi'il amar durra. Ikut yang pattern tu. Okey, seterusnya zanna. Sunna. Yang di bawahnya gharra, yaghurru, ghurra. Tengok balik dia tu, bukan ghurra. Seterusnya madda, fi'il mudhari', yamuddu. Macam mana? Betul pula tu? Jangan kat papan putih pun tak boleh baca. Madda, yamuddu, mudda. Okey.
Itu beberapa perkara. Ini tidak berkenaan dengan kita lah Cumanya perkataan ni kita akan jumpa pattern 1A dalam Quran yang ada tasydid di hujung. Kan? Sudah tuan-tuan. Ini daripada perkataan apa tadi? Fi'il madhi abada mudhari' ya'budu u'bud. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Fi'il amar macam mana nak jalankan? Diagram warna kuning. Anta u'bud. Okey, semula. Anta u'bud. Antuma. Antum u'budu. Apa makna u'budu? Fi'il amar. Sembahlah oleh kamu semua. Ini bukan fi'il madhi ni. Fi'il amar. Semula anta u'bud. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. U'bud. Nah, okey. Pertama saya nak tanya, ini fi'il apa ni? Amar. Fi'il amar. Sifar berapa ni? 1A. Pattern dia abada ya'budu u'bud. Bila kita jumpa fi'il, kita kena cari siapa? Fa'il ialah pada dhamir dia. Apa dhamir dia? Bila ada waw alif ni, ya. Fi'il amar mana ada hub? Ya. Tuan-tuan ni saja buat bid'ah Mana ada hub? Cuba tengok fi'il amar. Bila waw alif di hujung, apa dhamir dia? Antum. Sebab tu kita terjemah apa? Antum? Kamu. Ya, sembahlah oleh kamu. Antum tu siapa? Siapa? Sembahlah oleh kamu. Kamu tu siapa? An-nas. Sebab tu dia tu jamak. Sembahlah oleh kamu wahai manusia. Ya? Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu. Kembali kepada manusia semula. Mana maf'ulun bih? Maf'ulun bih bagi apa? Bagi atas. Mana dia? Rabba. Bermakna dia ni isim ke fi'il? Isim. Kenapa tak ada alif lam? Sebab dia mudhaf. Okey, bermakna di sini pertama dia bagi atas sebab apa? Maf'ulun bih. Dan peranan kedua dia apa? Mudhaf. Sebab apa dia jadi mudhaf? Apa tanda dia mudhaf? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kan? Pelajaran lama kan? Ya. Mana mudhafun ilaih? Hukum. Kenapa? Ini dhamir apa dipanggil? Dhamir muttasil. Muttasil dengan apa? Isim. Mana-mana dhamir yang muttasil dengan isim mesti jadi apa? Mudhafun ilaih. Jangan tersyasyul. Ya. Ini bukan maf'ul bih, mudhafun ilaih, iaitu perkataan yang disandarkan kepadanya. Disandarkan kepada perkataan rabba. Apa makna rabba? Tuhan kepada kamu. Tuhan kamu, pencipta kamu. Itu beza kalau disebut rabba, itu berkait dengan pencipta, pentadbir, pengurus. Ya. Tetapi bila disebut ilah, itu sembahan, pengibadahan, ketaatan. Itu perbezaan dua kalimah, tetapi dua-dua ni diterjemahkan Tuhan oleh orang Melayu. Ya, tapi dia tidak memberi makna yang sama tetapi akhirnya kembali kepada Allah lah. Okey, rabbakum. Lepas tu perkataan apa? Alladhi. Isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim mausul. Ya. Apa makna alladhi? Ya. Orang yang ke atau apa? Dia yang. Ada pendapat lain? Sebab itu isim mausul dipanggil apa makna isim mausul? Kata nama yang berkait.
dia mesti dikaitkan dengan perkataan sebelumnya. Kalau di sini perkataan dia apa? Rabbah, Tuhan. Makna allazi ni Tuhan yang. Kalau berkait dengan manusia, orang yang. Kalau kambing, kambing yang. Tengok siapa yang dikaitkan tu. Jangan bila kambing pun orang yang. Kalau kambing, kambing yang lah. Kalau ayam, ayam yang. Ya, tetapi di sini Tuhan, makna di sini adalah Tuhan yang. Sebab dia dikaitkan dengan perkataan Rabbah. Ya, tetapi untuk terjemahan awal kita ajar terjemahan kalau allazi seorang lelaki yang. Tapi untuk konteks ayat tengok di mana dia dikaitkan. Okey, kalau seorang lelaki yang disebut allazi, kalau dua orang allazani ataupun kalau orang-orang lelaki yang allazina. Kalau seorang perempuan yang dua orang ataupun ya kalau orang-orang perempuan yang allai ataupun allati. Kalau siapa yang apa yang ma, itu mesti berada di hujung jari jemari contohnya. Alladhi, apa perkataan selepas dia? Khalaqa. Okey, khalaqa fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, ya sebenarnya ni fi'il madhi sifar 1a. Cuba tuan-tuan jadikan fi'il madhi khalaqa mudhari' yakhluqu. Mesti betul, tetapi kita tahu dia sifar 1a bukan sebab kita tengok sifar, tak. Kita tengok kamus dulu baru kita mendakwa dia sifar berapa. Jangan kita paksa orang Arab ikut sifar kita, tak boleh, ya. Mesti kita tu mengikut sifar orang Arab. Sebab orang Arab sebut khalaqa yakhluqu. Dia tak akan baca khalaqa yakhliqu atau khalaqa yakhlaqu. Ya? Makna mengikut sebutan orang Arab khalaqa yakhluqu. Kalau fi'il amar dia bunyi macam mana? Ukhluq. Macam abada mudhari' dia ya'budu. Kalau amar dia u'bud. Ya, dia pandai dia tu. Ya. Apa makna khalaqa? Dia telah mencipta. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Sifar berapa tadi? 1a nya. Kalau pattern dia lah. Setelah tengok kamus ataupun ikut sebutan orang Al-Quran, maka dia sifar 1a. Okey. Kita kena cari apa? Fa'il. Fa'il apa makna fa'il? Pelaku. Perbuatan dia apa? Mencipta. Pelaku dia. Fa'il dia siapa? Ada dua cara mencari fa'il. Pertama cari isim baris depan selepas perkataan khalaqa. Ada tak? Ada tak? Selepas khalaqa ada tak? Tak ada. Guna kaedah kedua iaitu DYT. Apa makna DYT? Yang tersembunyi di sebalik khalaqa apa dia? Huwa. Jadi fa'il dia ialah huwa. Apa makna huwa? Dia tu siapa? Dia tu iaitu alladhi rabba. Tadi kembali kepada alladhi. Alladhi tadi dikaitkan dengan rabba, Tuhan yang dia telah menciptakan. Mana maf'ulun bih? Sebab ya, mesti dia akan jadi maf'ulun bih kerana dhamir muttasil dengan fi'il. Sama juga maf'ulun bih. Perbuatan dia mencipta. Siapa yang mencipta? Di sini dia, iaitu Allah lah. Mana maf'ulun bih? Yang kena cipta? Kamu. Mesti jadi punya. Ya? Formula ini mujarrab. Ya? Ma makna mujarrab? Telah diuji. Mana-mana dhamir muttasil dengan fi'il mesti jadi maf'ulun bih. Jangan fikirlah, buat penat dia fikir. Tapi kalau kita jumpa dhamir muttasil dengan isim, dia jadi apa? Mudhafun ilaih. Itu pun jangan fikir.
Kalau dhamir muttasil dengan inna jadi apa? Isim inna. Kakak tak datang tu ni. Minggu lepas tak datang kan? Okey, alladhi yang khalaqa, dia telah menciptakum kamu. Azan. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.